Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Sheila. Hari ini kita tengok sikit macam mana kaedah belajar dan cara menjawab kertas perniagaan. Okey, biasa kita akan tengok dekat sini Form 5 dan Form 4 ada beberapa tajuk lah. Mungkin ada tajuk yang mudah, ada tajuk yang susah. Jadi, macam tengok dekat tingkatan 4 ada 4 tajuk. Tajuk tingkatan 5 pula ada 7 tajuk yang mana di tahun 2021 SPM merupakan tahun yang keempat untuk paper perniagaan. Jadi kita tak nampak lagi pattern soalan dan contoh soalan yang ada SPM hanyalah 2018 dan 2019. 2020 adalah soalan tertutup, jadi kita tak tahu macam mana bentuk soalan, apa yang keluar. Jadi nak tak nak kena tahu juga bab yang berada di tingkatan 5 dan bab yang berada di tingkatan 4. Okey, contoh macam awak rasakan bab 3 di tingkatan 4 sangat susah. Okey, jadi awak kena ambil inisiatif cover dengan bab-bab yang awak rasa senang ni. Okey, bukan bermakna tak perlu baca langsung. Awak baca, cuba juga buat soalan-soalan yang ada, tapi dalam masa yang sama mungkin awak tak berapa confident untuk menjawab soalan VMO, awak boleh top up dengan bab-bab yang lain. Begitu juga dengan tingkatan 5. Mungkin ada yang merasakan bab tingkatan 4 tu susah. Okey, kalau awak rasa ni susah, awak cuba top up dengan bab-bab lain yang awak rasakan senang. Okey, sebab dalam kertas perniagaan kita boleh pilih bahagian A 5 daripada 6, bahagian B 2 daripada 3. Okey, kemudian contoh cara untuk awak menjawab ataupun membuat nota. Okey, jangan hafal semua. Okey, contoh di sini kepentingan pengurusan sumber manusia. Okey, kita ada sumber manusia mencukupi. Kita hafal yang ini je, mencukupi. Okey, yang ini latihan, pengagihan, motivasi, prestasi, kebajikan. Nanti awak bolehlah buat ayat sendiri. Okey, kemudian cara menjawab periksa. Kena pasti kata tugas dan kata kerja. Banyak kali dah diterangkan kata tugas tu apa. Kemudian cara menulis. Janganlah awak confuse point tu apa, essay tu apa. Okey. Yang penting kepala soalan tu ada dan awak kena jawab dalam ayat yang lengkap. Jangan buat seketul-seketul. Kemudian muka surat baru, soalan baru. Okey. Jangan guna font 8. Kecil sangat. Kemudian kutip je ilmu daripada sumber guru dan rajin membuat ulang kaji serta latihan. Okey, contoh soalan ini. Okey. Alia merupakan seorang penjual nasi lemak. Okey, di kawasan perumahan, perniagaan secara bersendirian. Okey, kebanyakan pelanggan tu daripada penduduk kawasan tersebut. Okey, bila kita nampak ada kata nama, okey, dekat sini kita nampak ada nama Alia. Okey, tolong alert dan bila awak nak menjawab soalan, contoh dia kata apakah, maksudnya awak kena bagilah kena terangkanlah apa jenis pemilikan perniagaan tersebut. Kena nyatakan. Okey, apakah ni, bagi je apa dia. Okey, jenis pemilikan perniagaan tersebut. Jadi yang pertamanya awak kena salin balik dia punya kepala soalan. Okey, kepala soalan tu apa? Okey, kepala soalan yang ini. Jenis pemilikan perniagaan tersebut ialah milikan tunggal. Okey, kita kata dia milikan tunggal sebab dia berniaga secara bersendirian. Okey, betul. Tetapi dalam cerita ni ada menyebut tentang Alia. Jadi bila soalan kata jenis pemilikan perniagaan tersebut, awak kena tukarkan tersebut ni tadi. Okey.
Jangan guna tersebut, sebaliknya gantikan dengan jenis pemilikan perniagaan Alia ialah belikan tunggal. Dalam paper perniagaan ada masa-masanya soalan-soalan yang mana ada penalti. Jadi salah satu penaltinya adalah macam inilah, bila awak tidak menulis kata nama yang ada dalam cerita tersebut. Okey. Nama produk apa, syarikat apa, nama orang tu siapa. Jadi bila kita letak jenis pemilikan perniagaan Alia ialah milikan tunggal, jadi awak dapat 1 markah dekat sini. Okey. Kemudian bolehlah jawab soalan yang seterusnya. Jelaskan kelebihan milikan perniagaan di 1AB. Okey, 1B1. Okey, bila tentang jelaskan, kita kena bagi apa? Kita kena bagi huraian. Jadi awak bagilah huraian sebanyak berapa? 4. Sebab nak 4 markah di situ. Jangan lupa kepala soalan kena salin. Kelebihan milikan perniagaan di 1B1 ialah 1, 2, 3, 4 ataupun awak sambung ialah 1, 2, 3 dan 4. Okey, itu cara untuk awak menjawab. Kemudian ini ada soalan seterusnya. Okey. Syarikat pencetakan global menghadapi masalah kekurangan. Okey, kita nampak ada kata nama dekat situ. Okey, awak tanda. Awak gariskan ke, tandakan ke, tak kisah. Okey. Menghadapi masalah kekurangan 3 buah mesin bernilai 75,000 semua. Okey, sama juga yang tadi. Apakah jenis pembiayaan yang sesuai dipilih syarikat berikut? Okey, jadi untuk awak menjawab, okey, macam biasa, jangan lupa salin kepala jenis pembiayaan yang sesuai dipilih syarikat. Boleh tak guna tersebut? Jangan. Okey, tersebut ke, berikut ke, jangan, sebab dekat sini kita dah nampak memang dah ada dia punya nama syarikat. Jadi awak ulanglah tulis jenis pembiayaan yang sesuai dipilih syarikat percetakan global ialah, okey, apa? Dekat sini dia kata mempertimbangkan untuk membeli secara tunai atau pajakan. Jadi bila ada apakah jenis pembiayaan sesuai dipilih, okey, awak boleh pilih ini atau ini. Okey, mana-mana pun betul, dengan syarat kena bagi dia punya alasan. Jadi bila awak katakan secara tunai, dapat 1 markah. Kemudian kerana apa, awak kena bagi 3. Sebab tadi dah cakap tunai tu 1 markah. Okey, you kena tambah lagi 3 alasan why. Dan barulah awak akan dapat 4 markah. Jadi semoga penerangan ringkas daripada saya ini dapat memberikan awak cara macam mana untuk menjawab ke SPM nanti. Semoga bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.